Najib tak layak dikasih pengampunan. NGO dedah isu 2 darjat dan rasuah. Selamat datang dan salam sejahtera semua. Dalam ulang tahun pertama keputusan pengampunan sebahagian hukuman terhadap Datuk Seri Najib Razak, 4 NGO utama tampil dengan kenyataan tegas menyatakan bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak layak menerima balas kasihan. Kontroversi ini kembali menjadi perhatian rakyat Malaysia dengan pelbagai pihak memberikan pandangan berbeza mengenai rasuah, keadilan dan pengampunan dalam sistem negara. Kenyataan yang dibuat oleh Projek Kestabilan dan Accountability untuk Malaysia ataupun Projek SAMA, Bersih, Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi ataupun IDEAS serta Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia ataupun HARAM turut mendapat sokongan daripada 48 organisasi lain serta lebih 800 individu. Mereka secara terbuka menyatakan bantahan terhadap keputusan untuk mengurangkan hukuman Najib sekaligus menyindirnya sebagai hari diskaun besar-besaran. Keputusan yang dikritik ini melibatkan pengurangan hukuman penjara daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan pengurangan denda daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit yang dianggap terlalu besar perbezaannya. Bagi NGO-NGO tersebut, tindakan ini memberikan mesej yang salah kepada rakyat bahawa golongan elit, terutama mereka yang terlibat dalam jenayah berprofil tinggi, mendapat layanan istimewa berbanding dengan rakyat biasa. Mereka melihat pengampunan ini bukan sahaja mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat, tetapi ini juga merosakkan reputasi sistem keadilan negara yang selama ini dipertahankan dengan susah payah. Selain itu, isu tahanan rumah turut menjadi fokus utama. NGO tersebut menegaskan bahawa sebarang undang-undang berkaitan tahanan rumah harus dibahas secara telus di Parlimen, bukan melalui proses yang dirahsiakan atau melalui dokumen tertutup. Mereka menyuarakan kebimbangan bahawa sebarang langkah untuk memberikan kelonggaran tambahan kepada Najib sebelum semua kes-kes yang dihadapinya selesai di mahkamah akan mencipta preseden buruk yang mempromosikan rasuah. Antara kes yang masih belum selesai termasuklah kes International Petroleum Investment Company IPIC yang melibatkan dana sebanyak 6.6 bilion ringgit. Dalam kes ini, NGO mendesak agar Peguam Negara memfailkan semula pertuduhan terhadap Najib, manakala Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memainkan peranan dalam menghapuskan klasifikasi rahsia rasmi bagi dokumen berkaitan yang diperlukan oleh pihak pendakwaan. Kritikan terhadap keputusan DNAA dilepaskan tanpa dibebaskan dalam kes IPIC turut mendapat perhatian. Pada 27 November 2024, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberikan keputusan tersebut kerana dokumen penting di bawah Seksyen 51A Kanun Prosedur Jenayah tidak dapat dikemukakan oleh pendakwaan. Dokumen ini menurut pendakwaan diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi oleh Kementerian Kewangan. NGO mempersoalkan tindakan ini dengan menyatakan bahawa keadilan tidak seharusnya dikompromikan hanya kerana kegagalan mendapatkan dokumen, apatah lagi apabila dokumen itu berada di bawah kawalan kerajaan sendiri. Mereka menegaskan bahawa sebarang tindakan yang membebaskan Najib daripada accountability hanya akan merosakkan integriti sistem keadilan dan menambah persepsi bahawa wujudnya masyarakat 2 darjat dalam negara. Namun, terdapat juga pandangan berbeza yang disuarakan oleh Malaysian Corruption Watch ataupun MCW. Presidennya Jais Abdul Karim berpendapat bahawa Najib seperti mana-mana individu lain berhak diberi peluang untuk menebus kesalahan. Beliau turut mengingatkan bahawa proses pengampunan adalah hak prerogatif raja seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. MCW menyeru agar semua pihak menghormati keputusan pengurangan hukuman yang dibuat oleh lembaga pengampunan.
Walau bagaimanapun, kenyataan ini ditolak keras oleh 4 NGO utama tersebut yang menegaskan bahwa Najib masih belum mengaku bersalah di mana-mana kes yang dihadapinya. Malah, Najib kerap mendakwa dirinya adalah mangsa penganiayaan politik, meskipun mahkamah telah menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti kukuh dalam kes SRC International. Persoalan utama yang timbul adalah sejauh mana keputusan ini mencerminkan keadilan sebenar dalam sistem negara. Adakah ia satu langkah ke arah pembaharuan atau hanya sekadar satu bentuk kompromi politik yang merugikan rakyat? NGO tersebut memberi amaran bahwa keputusan sebegini tidak hanya merosakkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, tetapi juga mencetuskan kesangsian terhadap komitmen negara dalam memerangi rasuah secara menyeluruh. Keputusan pengampunan ini menurut mereka memperlihatkan kelemahan sistem yang membolehkan pemimpin berpengaruh terlepas daripada hukuman setimpal, sementara rakyat biasa terus dikenakan hukuman berat walaupun untuk kesalahan kecil. Di sebalik semua ini, perhatian kini tertumpu kepada peranan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai individu yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan pembatalan klasifikasi rahasia rasmi. Anwar dianggap bertanggung jawab penuh untuk memastikan keadilan tidak dikompromikan. Jika beliau gagal berbuat demikian, bukan sahaja kredibiliti beliau akan terjejas, tetapi juga imej kerajaan perpaduan yang dipimpinnya. Kritikan terhadap kerajaan juga semakin kuat apabila isu ini dikaitkan dengan keengganan mereka untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam menangani kes-kes besar seperti ini. Dalam konteks politik yang lebih luas, isu ini turut memberi kesan kepada sokongan rakyat terhadap kerajaan semasa. Adakah keputusan seperti ini akan melemahkan keyakinan rakyat terhadap komitmen kerajaan dalam melawan rasuah? Atau adakah ia akan memberi ruang kepada pembangkang untuk meningkatkan serangan mereka terhadap kredibiliti kerajaan? Persoalan-persoalan ini mencetuskan perdebatan hangat, terutama apabila rakyat mula mempersoalkan integritas sistem keadilan dan ketelusan kerajaan dalam menguruskan kes-kes yang berprofil tinggi. Adakah Najib benar-benar layak diberi pengampunan, atau adakah ini hanya satu langkah untuk melindungi individu berpengaruh dalam politik negara? Sejauh mana pengaruh politik memainkan peranan dalam keputusan pengampunan ini? Dan yang paling penting, bagaimana keputusan ini mempengaruhi persepsi rakyat terhadap keadilan di Malaysia? Sebagai rakyat, kita mempunyai tanggung jawab untuk terus bertanya dan mempersoalkan tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa, terutamanya dalam kes yang melibatkan pemimpin negara. Isu ini bukan hanya mengenai Najib, tetapi juga mengenai masa depan sistem keadilan dan nilai-nilai yang ingin kita pertahankan sebagai sebuah negara. Apakah pandangan Anda tentang keputusan pengampunan dan pengurangan hukuman terhadap Najib? Adakah ia mencerminkan sistem keadilan yang adil, atau ia satu lagi bukti bahwa sistem ini melindungi golongan tertentu? Tinggalkan komen Anda di bawah, ulaskan komen Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Currents View MY, untuk konten analisis politik terkini. Sekian sahaja untuk video kita kali ini. Terima kasih semua.